lagi sekali. Selamat petang. Saya ambil sedikit masa sebab saya ada buat penerangan sikit di bilik sebelah untuk majlis graduasi. So nampaknya sekarang ini ada 17 lebih kurang 15 orang. Okey. 15 orang. So saya rasa sekarang ini menunjukkan pukul 2.15, kita sudah lewat lebih kurang 15 minit. Mungkin kita boleh teruskanlah, lagipun sesi ini saya sudah rekodkan. Okey, saya sudah rekodkan. Jadi mana-mana pelajar-pelajar kita yang tidak dapat menyertai atas sebab halangan telekomunikasi, mungkin ada beberapa tempat di penampang putus bekalan elektrik. Okey, memang sekarang ni ada masalah sejak kebelakangan ni, hujan yang tidak menentu, cuaca yang tidak menentu. Okey, sebelum itu saya juga alu-alukan kita punya penolong kanan tingkatan 6, Puan Connie Larinko. Okey, selamat datang. Kemudian Cikgu Latifah, selamat datang ke sesi konsultasi kita pada petang ini. Okey, kepada rakan-rakan kepada pelajar-pelajar bekas pelajar, sudah berstatuskan bekas pelajar tingkatan 6 kita yang lepas, kohort 6, okey, yang hadir pada petang ini. Okey, jadi saya rasa saya tidak akan ambil banyak masa lagi sebab ada misi penting yang perlu kita selesaikan pada petang ini. So saya sekali lagi mengalu-alukan Cikgu Zurina yang hadir bersama-sama kita pada petang ini, yang akan memberi konsultasi kepada anak-anak semua, pelajar-pelajar semua, berkaitan dengan permohonan rayuan UPU yang akan berakhir pada 25 hari bulan ini. Jadi saya harap semua anak-anak mendengar secara teliti. Sebab sesuatu yang baik itu, untuk kita menjadikan dia menjadi realiti adalah kita perlu menerima pandangan dan bimbingan jika benda itu bukan dalam bidang konteks kita punya kepakaran. Jadi untuk memastikan sesuatu itu berjalan dengan lebih baik dan akhirnya menjadi lebih baik, kita perlukan ada orang yang yang boleh memberikan bimbingan dan juga berikan bantuan supaya kita boleh membuat keputusan yang terbaik untuk diri kita lah. Right. Jadi Cikgu Connie, boleh kita teruskan sesi konsultasi kita pada petang ni, Cikgu Connie? Silakan Cikgu Nordin. Thank you juga kepada Cikgu Zurina sebab sudi hadir. Boleh dengarkah saya, Cikgu Nordin? Boleh. Okey. Thank you Cikgu Nordin atas inisiatif mengadakan konsultasi rayuan UPU ni. Semua ni sebenarnya adalah untuk membantu anak murid lah. Jadi saya pun tidak ingin ambil masa panjang. Silakan sahaja. Terima kasih juga kepada Cikgu Zurin sebab sudi membantu dalam program ni. Okey, silakan Cikgu Zurin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya harap suara saya boleh didengar. Okey, okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang semua sekali yang berusaha. Puan Connie, penolong kanan tingkatan 6. Tahniah, okey. Encik Muhammad Nordin Kadis, guru tingkatan 6 dengan Cikgu Latifah ada bersama pada petang ini. Dan semua anak-anak pelajar yang cikgu sayangi sekalian. Okey. So tahniahlah kepada pengurusan tingkatan 6 kerana mengelola program yang sangat bagus ini di penghujung-hujung kita mengisi rayuan kemasukan ke Universiti Awam Malaysia yang akan berakhir pada jam 5 petang 25 September ini, hari Jumaat ini . Okey, saya harap semua yang ada di depan cikgu di alam maya ini berada dalam keadaan tenang dan bersedialah untuk mendengar apa yang ingin cikgu kongsikan. Cikgu tahu perasaan kamu sekarang ini. Rasa sedih ada, rasa kecewa ada, betul tidak? Angkat tangan siapa ada rasa begitu. Dia pula yang sedih. Cikgu tahu ada yang rasa sedih saya. Sepatutnya semua 33 pelajar saya masuk U tahu.
Ya, cikgu faham. Cikgu kamu pun sebenarnya sangat bersedih, lebih mungkin rasa sedihnya ya, kerana mereka pun menjagakan kamu dapat tawaran untuk panggilan pertama ini. Tetapi siapalah kita untuk menidakkan takdir Tuhan ya. Ada hikmahnya. Mungkin dia mahu kamu pilih program yang lebih sesuai dengan diri kamu dan lebih sesuai dengan pasaran kehidupan kita akan datang. Ya, terlampau banyak yang Cikgu mau cakap sini, terlalu banyak kemungkinan lah dalam hidup kita, termasuklah keputusan keputusan tawaran ke IPTA baru-baru ini. Dan kamu pun mungkin bila ada kawan yang teks kamu, kau dapat mana? Saya dapat apa saya mau tahu. Ada juga kawan kamu pilihan yang terakhir, pilihan ke-12 yang dia dapat. Ada yang dapat pilihan ketiga, pilihan kedua dan sebagainya. Okey? Dan kamu pula kamu rasa kamu sudah layak kos yang kamu pilih itu, tapi malangnya tidak ditawarkan. Okey, ada sebab-sebabnya. Okey, jadi mungkin kepada pelajar-pelajar cikgu yang ada di depan ini, kita ambil sedikit masa hari ini, kita tenangkan diri kita. Cikgu harap selepas perkongsian yang cikgu berikan ini, cikgu dapat membantu kamu untuk memilih kursus yang lebih sesuai. Ini berdasarkan apa yang cikgu telah ditaklimatkan oleh bahagian kemasukan pelajar Jabatan Pengajian Tinggi pada bulan April yang lepas ya. Encik Wahid ada menyampaikanlah beberapa input ya berkenaan kenapa kita tidak dapat ditawarkan, apa yang sebenarnya kos yang sesuai untuk kita, okey, dan ada beberapa tips lah yang mungkin pelajar-pelajar tidak sempat tengok, tidak sempat cari ya, tidak sempat Google, tidak sempat cari tahu. Jadi mungkin kamu pernah nampak slide ini tapi cikgu kongsikan semula, tidak ada editing ya, sepenuhnya daripada Jabatan Pengajian Tinggi. Cikgu kongsi kita tengok semula ya. Daripada slide ini cikgu yakin kamu akan dapat input macam mana kamu mau isi rayuan ini. Ada 4 pilihan program saja kan untuk rayuan. Pilihan bertemu duga hanya untuk pilihan pertama dan kedua. Okey, kalau cikgu tengok data yang Cikgu Nordin kongsikan pada cikgu, cikgu pun sangat bukan sangat terkejut lah, cikgu ada terkejut juga sikit ya, kamu pilih kursus sains sukan tapi pilihan ketiga. Sains sukan dia ada bertemu duga ya, jadi kenapa diletak di pilihan ketiga? Ada juga pilih pendidikan awal kanak-kanak di pilihan yang keempat. Okey, ada juga yang meletak komunikasi ya. Komunikasi di pilihan yang ketiga. Ya, itu ada antara program yang bertemu duga. Di mana kita mau tahu ya program itu bertemu duga ke tidak bertemu duga. Jadi bila kamu letak choice itu begitu, jadi cikgu dapat kesan mungkin kamu tak baca habis panduan. Okey. So tahniah yang sudah masuk, tahniah yang bersama cikgu petang ini. Semoga perkongsian kita pada petang ini dapat membantu kamu sedikit memilih kursus yang paling sesuai, paling relevan, sesuai dengan minat kamu dan pencapaian SPPM dan SPM kamu. Okey? Kenapa dia UPU mahu SPM juga? Sebab ada universiti tertentu dia sangat mengambil berat apa pencapaian matematik dan bahasa Inggeris kamu di peringkat SPM. So kita tengok sama-sama. Slide ini banyak tapi dia ada yang berkaitan SPM. So cikgu akan pergi untuk slide yang berkaitan dengan STPM sahaja. Okey, cikgu harap slide cikgu kamu nampak ya. Okey. Boleh nampak paparan taklimat kemasukan pelajar? Okey, good Brian. Kamu jangan sedih nak, dunia belum berakhir. Dunia belum berakhir, okey? Kita masih ada 4 hari untuk pilih kos yang sesuai. Jangan kamu rasa saya 2.7 saja, itulah saya tidak dapat. Ada pelajar 3.6. 3.6 tidak dapat tawaran. Kenapa tu? Mari kita tengok slide ini ya. Okey. Kamu patut bertuah ya. UPU tahun ini beri percuma saja
PIN, tidak perlu dibeli ekoran daripada pandemik. Okey, kita ada 20 universiti kita boleh masuk di Malaysia ini. Di Borneo ada UiTM, kita ada UMS dan kita ada UNIMAS. Di pantai timur kita ada Universiti Malaysia Kelantan dan di sana juga ada USM Kupang Kerian. Kita ada universiti nombor 1 di Malaysia, Universiti Malaya. Diorang pun ada buka juga 8 program khas. Ada muzik juga di situ ya, tapi memanglah untuk masuk UM ni bukannya semudah kita makan chips more ya. Bukan semudah kita makan kacang. Okey, jadi janganlah kita tengok terlalu jauh. Kita tengok mana yang kita boleh capai. Okey. Okey, lepasan STPM kamu fight. Okey, kenapa kamu tak dapat tu? Kenapa kamu tidak dapat offer tu? Pertama, kamu fight dengan pelajar matrikulasi, ya, yang asasi Kementerian Pendidikan Malaysia. And then kamu fight juga dengan pelajar asasi Universiti Malaya, Universiti UKM, and then asasi UiTM. And then kamu fight juga dengan pelajar-pelajar diploma. Pelajar diploma pun ada juga ya, daripada Universiti Awam maupun daripada IPTS. So kamu sangat bersaing. Tetapi STPM 2020 adalah calon pertama yang akan ditapis oleh BKP. Jadi kamu patut rasa bersyukur. Kamu adalah keluaran STPM. Masih ada yang kita boleh selamatkan ya dalam hal ini. Okey, ini syarat am. Okey, syarat am STPM mudah je kan? Kalau kamu tengok dia punya syarat kelayakan daripada mana-mana universiti tu mesti dia letak 2.0 kan? So cikgu nampak semua melepasi lah ya, kecuali ada seorang pelajar. So dia sangat fight lah untuk dapat offer, tapi jangan terus putus asa, terus tak mau isi ya. Isi saja walaupun kamu tak sampai 2. You know siapa kamu, tapi cikgu yakin pada satu benda ini. Kita tidak akan dapat menjangka apa yang akan berlaku dalam hidup kita, termasuklah rezeki dan juga kematian. Jadi isi saja. Okey? Pertama, SPM, BM mestilah kredit lah. Sejarah mesti lulus. Kalau itu tak lulus memang kamu tak layak mohonlah. PNGK 2.0 ya. Semua kamu cikgu nampak dah lepasi 2.0 dan MUET mestilah band 1. Okey? Kecuali selalunya orang yang tak dapat tawaran dia ditolak itu sebab MUET dia band 1 tapi dia isi TESL. Pendidikan bahasa Inggeris bahasa kedua kan. Itu mesti band 4 ya, anak-anak semua mesti band 4 baru kita layak. Kalau kita MUET band 1 saja, kita isi, sepertinya kita naik rakit tapi kita mau merentas banjir besar, banjir lumpur. Jadi confirmlah rakit kita akan berterabur kan. Jadi kenapa kita pergi juga. Okey, so jangan risau, kita isi mana yang paling sesuai untuk kita. Okey, satu cikgu mau tanya ya, ini paling penting. Sebab cikgu pelik kenapa you all ni kan tak dapat tawaran. Sepatutnya kamu boleh pilih pilihan program yang terbaik. Siapa di sini, okey turun tangan dulu, cikgu mau tengok ya. Siapa di sini sudah install UPU Pocket dalam dia punya handphone? Angkat tangan. Okey, good. Tahniah ya. So sebelum kamu isi selalunya kamu akan buka UPU Pocket kan? Apa yang ada di dalam situ? Dalam UPU Pocket tu, dia boleh tunjukkan kamu mana kos kamu layak. Selalunya dia keluar tu. Okey? Apa kos yang kamu boleh mohon, apa kos yang kamu tak boleh mohon, dia tak akan keluar. Maksudnya ikut keputusan SPM dan STPM kamu, dia akan listkan apa kos dan universiti yang kamu boleh mohon. Kedua, dia ada bagi juga syarat kelayakan universiti. Universiti yang kita minat tak semestinya sesuai untuk result kita. Contoh kita mau masuk, betul-betul kita mau pergi Penang, USM. Ada kos seni lukis juga di sana, ada untuk perfilman, ada untuk muzik. USM adalah universiti, kalau ikut rank universiti dia dalam universiti penyelidikan, ya, bukan mudah untuk masuk. Maksudnya orang-orang 3.5 ke atas pun 3.5 pun fight untuk masuk. Okey, jadi kita tengok mana universiti, kita tengok syarat kelayakan. Apa lagi yang ada di dalam UPU Pocket tu? Kenapa cikgu cakap pasal UPU Pocket hari ini? Cikgu mau kamu tengok juga laluan kerjaya kamu. Okey, UPU Pocket tu kalau kamu klik universiti apa,
then dia akan keluar semua kursus pengajian yang ditawarkan di universiti itu, dan dia akan tunjukkan apa laluan kerjaya yang sesuai untuk kamu di bawah itu. Kamu janganlah pilih kursus pengajian yang entah apa-apa, yang kamu keluar nanti kamu pun tidak tahu kamu mau kerja apa. Okey? Janganlah sebab kita mau masuk U, kita sangguplah ambil kos apa-apa sajalah kos yang boleh cikgu, yang penting saya dapat masuk U. Masuk U itu, biarlah kamu graduate, kamu sudah ada ruang kerjaya kamu. Ada peluang kerjaya untuk kamu. Okey? Actually UMS ada beberapa kursus yang dia open saja, pelajar poin terendah pun dia bagi masuk, tapi bila kamu graduate sangat sukar untuk kamu mendapat pekerjaan. Okey? So apa lagi yang ada di UPU Pocket itu, kamu boleh juga semak apa kursus pengajian yang sesuai untuk aliran kamu. Okey? Kenapa cikgu cakap pasal aliran? Jangan salah pilih aliran. Ada juga pelajar sains sukan yang ambil ICT kan? Kamu juga layak mohon program sains ya. Di UMS terutamanya dia ada program sains yang layak untuk pelajar sains sukan yang ambil ICT isi. Okey? So make sure kamu cek balik UPU Pocket, pilih 4 program yang terbaik untuk kamu, yang sesuai untuk kamu. Okey? Okey, ini aliran, penentuan aliran yang cikgu cakap tadi ya. Mengambil 2 mata pelajaran berikut itu menentukan kamu aliran sains ya. Matematik tambahan, matematik moden, fizik, kimia, bio, ICT dan sains sukan. Yang lain daripada itu kamu dikategorikan sebagai aliran sastra. So isi pilih kos yang ada aliran sastra saja. Okey. Dasar pemilihan masuk ke universiti, salah satunya adalah merit. Bagaimana kita mengira merit itu? Okey, bagaimana kita mengira merit? 90% adalah akademik dan 10% adalah co-curriculum. So kamu patut rasa bersyukur ya, cikgu-cikgu di Limbanat memberikan markah kokem yang bagus ya untuk kamu. So dia sangat memberi efek lah ya kepada kamu punya merit. Macam mana mau dapat markah akademik itu? Di situ dikira daripada pointer kamu. Contohlah kamu dapat pointer 2.5 bahagi dengan 4.0 kali dengan 90. So mata merit akademik kamu 56%. Okey, tambah 10%. So kamu di tangga yang ke-66% untuk fight dengan semua orang. Okey, so kriteria pemilihan kemasukan ke universiti. Okey, pertama dia tengok pencapaian akademik kita lah. So dalam kamu isi tu kamu kena tengok juga SPM kamu dengan SPM kamu. Dia kena bersama. Okey. Lepas tu pencapaian dalam aktiviti kokem, kombinasi subjek yang kamu ambil tu kena tengok dengan kos yang kamu minta. Okey. Janganlah kamu ambil sejarah, sejarah geografi contohnya, tapi kamu isi pengurusan perakaunan contohnya. Okey. So tidak begitu relevan lah. Okey. Grade mata pelajaran untuk tujuan pengiraan markah akademik, kita memenuhi syarat universiti awam. Bukan saja syarat untuk masuk U dengan STPM ya, kena tengok juga universiti tu. Yang kita minta tu kan kena tengok. Kos yang kita minta tu, dia mau apa syarat dia. Okey, lepas tu MUET, semua orang boleh capai band 1, cikgu yakin sangat. Tapi ada sesetengah kos dia sangat menitik beratkan MUET. UiTM contohnya ya, UiTM kalau kita punya bahasa Inggeris gagal SPM, jadi kamu jangan isi. Jangan isi UiTM walaupun MUET kamu band 1 waktu STPM. Ada certain program tu memang dia sangat-sangat menitik beratkan bahasa Inggeris ya, terutamanya UiTM lah ya. Kemudian lulus ujian temuduga. Program pengajian pilihan pemohon mengikut keutamaan dan bilangan tempat yang disediakan oleh UA, universiti yang kita mohon itu cukup atau tidak. Okey. Okey, ini yang cikgu cakap tadilah merit itu. Okey, kita pergi sini ya. Cikgu suka untuk share yang ini. Okey. Panduan. Ini panduan kita pilih program. Selalunya bila kita tidak dapat tawaran itu, cikgu cakap terus terang ya, supaya cikgu tak mau kamu terlalu berharap ya. Terlalu berharap tapi cikgu mau kamu fikir ke depan. Sebab ruang masih ada, peluang masih ada ya. Pertama kan,
kenapa kita tidak dapat masuk U tu, terutamanya kita punya keputusan lah, ya. Dan lebih malang lagi kalau kita salah pilih program. Okey, salah pilih program. So panduan kita memilih program pertama paling utama, kita melepasi syarat am dan syarat khas program di universiti yang kita pohon. Okey, kadang-kadang dia letak minima grade C untuk 2 mata pelajaran. Okey, tapi kita jangan fikir hanya kita yang mohon, ada ramai lagi yang mohon juga. Okey, lagi-lagi kalau SPM kita matematik dan bahasa Inggeris kita gagal, mungkin kita lagilah akan sangat bersaing, ya. Kemudian program yang kita minat. Jangan isi program yang kita tidak minat pun. Kita tidak ada skill dan kita tidak minat untuk meneruskan kehidupan kita dalam kursus itu. So ada program yang 4 tahun, ya, 4 tahun you kena hadap itu kursus. Jadi kalau you tiada minat, you paksa diri you satu hal, ya. Okey, jadi kena pilih program yang kita minat, bukan program yang kita terpaksa pilih. Okey. Kemudian pilihan program mengikut keutamaan. Waktu kita isi 4, sekarang kamu ada 4 pilihan saja, kan? So kamu kena pilih yang utama. Utama tu apa? Yang utama tu sesuai dengan result kamu SPM dan STPM dan sesuai dengan kamu punya kemahiran kamu dalam kursus itu dan sesuai dengan kamu punya minat. Okey? Kemudian rujuk kaunselor. Okey, hari inilah kamu bersama dengan cikgu. Kemudian panduan yang kelima adalah pelbagai pilihan bidang dan institusi atau agensi. Okey, kamu pelbagaikanlah bidang tu tapi yang kamu minat, ya. Okey. Ini proses pemilihan di peringkat sanalah Kementerian Pengajian Tinggi. Okey, cikgu mau tunjuk ini, ya. Semua tengok sini, ya. Berjaya versus gagal. Kenapa kita berjaya ditempatkan? Kenapa kita berjaya mendapat tempat di universiti dan kenapa kita gagal? Pertama, ini yang pengarah bahagian kemasukan pelajar yang Cik Wahi sebutkan berkali-kali waktu cikgu ditaklimatkan. Ada pelajar dia isi tetapi dia tidak tekan butang simpan. Dan tidak dihantarlah permohonan dia. Banyak sangat berlaku begini. Kalau kamu ingat SPM, permohonan SPM pada sebelum mereka masuk itu dianjak 2 hari, ya. Dianjak 2 hari sebab inilah Kementerian risau pelajar tidak ikut betul-betul apa yang panduan yang sepatutnya diisi, ya. Okey, kemudian kenapa kita gagal juga tidak memenuhi syarat khas. Kita isi program yang tidak memenuhi syarat. Kita punya result, kita punya muat tidak memenuhi syarat program itu. Tapi kita isi juga. Itulah sebab kita gagal. Yang ketiga, tiada kekosongan tempat, terutamanya program yang kompetitif. Kompetitif ni macam bukan hanya program-program biasa, ya. Program perubatan, doktor perubatan pun untuk masuk universiti awam ini mesti 4 flat. Okey, 4 flat mesti lagi Bumi Putra. Bukan itu saja, dia punya kokem pun kena tinggi. Diorang lagi sangat bersaing. Termasuklah juga program perakaunan. Okey? Dan juga pendidikan. Okey, nanti cikgu tunjuk kamu apa program yang paling glamour orang isi. Jadi kalau kita isi juga dengan result kita yang rendah, kita isi juga program tu, so memang kita seperti ikan bilis lah, mereka seperti jerung, ya. Okey. Kemudian kenapa kita tidak dapat juga selalunya? Kerana kita gagal temuduga atau gagal ujian. Ada certain program yang memang kita tak boleh jangka juga akhirnya kita gagal, ya. Dan yang paling last, kenapa kita gagal dapat tempat? Kerana kedudukan merit kita yang rendah. Merit tu yang cikgu sebut tadi. Pointer bahagi dengan 4 kali 90 kita dapat persen untuk akademik, ya. Dan tambah lagi dengan persen kamu punya kokem. Contoh, ya, paling tinggilah dapat 3.0 bahagi 4 kali 90. Markah akademik dia baru 67%. Tambah dengan 10%, contohlah dia dapat kokem 8. 75% mau fight dengan jerung-jerung yang banyak di Semenanjung sana, memang sangat mencabarlah. Tapi tidak apa. Okey, kita tengok yang apa kita boleh isi, apa program yang sesuai kita isi, ya. Okey. So ini laluan khas. Laluan khas ini sangat terhad, ya, sangat terhad hanya untuk 4 golongan inilah.
So kamu patut rasa bersyukur kalau kamu berada di golongan ini. Contoh kalau kita OKU kan, kita janganlah sedih kita OKU, tapi kita ada ruang yang sangat besar untuk masuk di IPTA. Okey, kamu atlet kebangsaan ya, orang asli B40. Saya percaya di Limbanak ada pelajar yang tergolong dalam B40 juga, dan juga OKU. Okey. Okey. So rayuan ya, seperti yang semua tahu, kita ada berapa? 4 hari saja lagi. Tengok UPU Pocket kamu ya anak-anak semua, kamu masih ada masa tengok kos yang sesuai, kamu boleh congak-congak mana yang kamu boleh masuk yang sesuai dengan result kamu. Kemudian, okey, ada 4 pilihan saja. Okey, Cikgu mau share ini. Dalam bahagian kemasukan pelajar ke universiti, kalau kamu perasan ya, sebab kamu boleh masuk, cikgu tak boleh masuk kecuali cikgu ada nombor ID lah untuk masuk. Tapi cikgu tahulah apa yang ada di dalam itu. Okey? Dalam situ kamu boleh nampak ya. So macam mana kamu pilih program dalam 3-4 hari ini, kamu kena tengok dia punya trend permohonan orang ke universiti. Program apa yang orang paling banyak isi. Okey, dan keboleh pasaran graduan. Kamu boleh tengok dia punya dia punya statistik mengikut universiti lagi dia bagi. Kamu boleh cek tu kan dalam tu. Cikgu percaya kamu ada cek dan kamu boleh tahu kursus apa yang orang paling banyak isi. Dan satu lagi kan, kamu kena tengok juga merit kamu lah. Kalau untuk kos-kos yang kamu rasa memang semua orang akan mohon tu, kamu kena hati-hatilah ya memilih program dia. Okey? So kita ada masa lagi untuk fikirkan apa yang sesuai untuk kamu. Okey, cikgu mau tunjuk ya. Okey, ini yang di dashboard utama kemasukan pelajar, betul kan? Okey, so di situ kamu akan nampak ya trend permohonan dan tawaran. Okey, kenal pasti program pengajian yang diminati, kaji trend penawaran 5 tahun program pengajian. Ini yang cikgu cakap tadi, kamu boleh tahu tu program apa yang orang terlalu suka untuk isi. So kamu sangat fight lah untuk dapat program-program yang glamour. Macam contohnya komunikasi kan, bidang sastra. Kamu nampak macam mudah kan? Komunikasi adalah antara program yang sangat-sangat diminati oleh pelajar-pelajar ya yang memohon ke IPT. Okey, dan ini adalah universiti mengikut kluster. Sebab tu kalau pointer kamu, ini cikgu cakap terus terang ya, cikgu tak mau selindung-selindung. Kalau pointer kamu di bawah 2.5, janganlah kamu isi universiti penyelidikan ini ya anak-anak cikgu yang cikgu sayangi. Jangan kamu isi ini, sangat-sangat berisiko lah untuk kamu gagal tawaran. Okey, walaupun kamu letak dia pilihan pertama, memang sangat-sangat berisiko untuk kamu ditolak tawaran kamu. Sebab ini universiti yang sangat berprestij. Ya. Kemudian ada universiti berfokus juga. So contohnya cikgu cakap pasal universiti berfokus. 5 universiti ini dia berfokus kepada bidang pekerjaan yang khusus ya. Contohnya Universiti Utara Malaysia dia mau kepada pentadbiran awam ya, pengurusan sumber manusia ya. Keluaran-keluaran daripada UUM selalunya akan dapat tempat di Jabatan Perkhidmatan Awam lah ya. Ada juga bidang education di sana ya. Kemudian UPSI dia sekarang buka juga kos open market, bukan kos pendidikan ya. Ada juga dibuka di UPSI. Okey. Kemudian Universiti Malaysia Kelantan mau kepada entrepreneurship ya. Universiti Malaysia Terengganu kejuruteraan marine ya, dan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Universiti Teknikal ini mau kepada kejuruteraan lah. Jadi kita budak sastra ni tak payah isilah yang ini ya. Universiti Komprehensif. Ini antara universiti yang sangat menjadi pilihan pelajar-pelajar sastra. Ya. Pointer-pointer yang tidak capai 3 selalunya akan isi ini. So kamu fahamkan maksud cikgu? Kamu sangat berjuang dengan orang-orang yang memilih kos di UiTM, UMS dan Unimas. Okey? Dan Universiti Islam di sini, kenapa cikgu sebut juga? Sebab universiti, ketiga-tiga universiti ini, dia ada syarat program dia mesti ambil bahasa Arab. Jadi, kalau kita yang bukan beragama Islam, mungkin ada sedikit kesukaran lah kalau kita pilih program di sini. Ya, okey?
Kita pergi seterusnya untuk kamu ya. Untuk STPM ada 1075 program, ada 286 program bertemu duga. Ini program pengajian kompetitif. Jadi untuk yang tidak layak di pilihan yang diminta untuk membuat rayuan, jangan isi program yang berkaitan ini ya, perakaunan kah, kalau ada. Cikgu tahu kamu minat. Cikgu cakap terus terang je sekarang ya nak, jangan isi. Sangat berisiko untuk kamu tidak dapat tempat. Ya, undang-undang, okey. Kemudian apa-apalah berkaitan perakaunan ni, sebab ini antara program yang sangat diminati. Bukan saja pelajar lepasan SPM tetapi juga pelajar lepasan STPM. Okey? Jelaskan cikgu cakap ni, cikgu cakap tidak berlapik sudah ni anak-anak cikgu. Cikgu cakap terus terang saja ni supaya cikgu make sure kamu pilih program yang betul-betul sesuai lah di saat-saat genting ini. Okey. So cikgu kongsikan di sini ya 10 program yang kamu perlu tahu. Ini 10 program teratas pada sesi yang lepas. So Kementerian Pengajian Tinggi, Jabatan Pengajian Tinggi di bawah bahagian kemasukan pelajar universiti, mereka kongsikan 10 program yang sangat mendapat perhatian pelajar. Jadi kamu di depan cikgu sekarang ini, kamu janganlah isi program pendidikan. Okey, kamu tengok UPSI ya. UPSI ada 5 pilihan pelajar di sini. Terutamanya bahasa Melayu. Ini dari zaman cikgu lagi dulu. Okey. Kemudian pendidikan awal kanak-kanak. Ini program yang sangat-sangat famous. Okey, kemudian USM, Sarjana Muda Sastra dengan kepujian Bahasa Malaysia, Geografi dan Sejarah. USM ni Universiti Penyelidikan ya. Tapi itu antara program yang sangat digemari oleh pelajar di Malaysia. Kemudian Sarjana Muda Sejarah juga sangat mendapat tempat, termasuk UMS ya. Jadi kepada pelajar yang ada depan cikgu ni, kamu janganlah isi pendidikan. Cikgu cakap terus terang saja, sangat berisiko untuk kamu tidak ditawarkan. Okey? Betul. Iya. Cikgu Zurina, kadang-kadang anak-anak kita ni dia kalau tiada panduan bimbingan ini yang diorang tidak ingat bahawa kelayakan itu adalah sangat-sangat penting. Ya betul Cikgu Nordin. Tapi saya faham mungkin mereka minat baca Cikgu Nordin. Masih mengharapkan supaya ditempatkan, mendapat tawaran. Ya, Cikgu faham tu. Cikgu pernah berada di tempat kamu sebab Cikgu memang mau jadi cikgu ya. Jadi Cikgu isilah program-program pendidikan ya. Kemudian ni UPSI lagi, Pendidikan Islam. UITM, Sarjana Muda Perakaunan. Di Malaysia ni ramai sangat orang mau jadi accountant. Jadi kamu jangan isi program perakaunan. Okey? Bachelor Account UPM, okey. Kemudian pendidikan bimbingan dan kaunseling juga sangat digemari oleh pelajar-pelajar di Malaysia. Okey, dan juga ini perakaunan Universiti Malaya dan UKM pentadbiran perniagaan. So kamu nampak kan? Okey, kursus pendidikan sangat-sangat famous. Jadi jangan isi. Ni Cikgu Zurina sudah Cikgu risau kamu tak dapat tempat ya nak. Jadi janganlah kamu kecuali kamu dapat 3.5 mungkin masih ada harapan untuk tukar kos yang pertama kamu isi dulu. Mungkin pendidikan sains sukan, kamu tukar pula. Pendidikan sekolah rendah contohnya. Okey? Mungkin tak ramai orang mohon sekolah rendah. Okey? Jadi kena tukar. Kalau kamu 3.5 ke atas ya. Kalau di bawah itu janganlah ambil risiko ya anak-anak cikgu. Di Semenanjung sana sangat ramai ni berlambak dapat 3.5 ini. Kita di Sabah ni kesian ya. Jadi kita pilih kursus yang sesuai. Okey, so setelah tu kita tengok sini ya. Anda sudah tahu program yang sesuai. Okey, malam ni buat homework sikit, tengok buat kajian. Kamu punya result dengan result SPM dengan result SPM kamu tengok sesuai ke tidak dengan program yang kamu minat itu, tengok kelayakan dia. Okey, kalau kamu rasa sesuai sudah. Okey. Kedua, susun pilihan program pula. Okey, 4 program tu kamu susun. Kalau kursus yang kamu minat tu ada temu duga, okey kamu letak pilihan pertama. Yang kedua pun ada temu duga, okey letak pilihan kedua. Kalau yang ketiga kamu minat tu ada temu duga sudah, tak payah sudah letak. Tinggal kamu pilih lagi antara 3 ni, mana yang kamu letak pilihan pertama dan kedua. Okey, isi ini untuk yang permohonan pertama ya.
and then simpanlah 4 pilihan program. Okey. Okey. Setakat ini yang cikgu boleh kongsikan. Cuma cikgu harap ya, sebab cikgu ada nampak data yang kamu kongsikan dengan Cikgu Nordin, yang Cikgu Nordin ada kumpulkan, ada beberapa kursus pengajian yang perlu kamu susun semula ya, terutamanya ada yang isi pilihan kursus bertemu duga di pilihan ketiga, kena susun balik di pilihan pertama. Dan berhati-hati, ini cikgu pesanan daripada cikgu, berhati-hati mengisi UiTM ya, University Teknologi Mara. Walaupun dia universiti khas untuk Bumiputera, orang Melayu, Sabah, Sarawak dan juga orang asli, berhati-hati melihat kelayakan SPM. Tengok result SPM kamu. Jangan, lulus juga saya ni, E juga saya punya bahasa Inggeris ni. Kena tengok juga ya. Sebab ada kos tu yang sangat digemari oleh pelajar-pelajar di Malaysia. Okey, mesti kamu sekarang berfikirkan, mesti ada bercakap dalam hati, semualah kursus tak boleh. Semua yang saya minat pun tak boleh. Semua pun saya tak boleh. Macam mana ni cikgu? Okey, macam cikgu cakap tadi macam Cikgu Nordin tengok Cikgu Nordin. Perjalanan kita sehingga kita menjadi guru pun panjang kan Cikgu Nordin? Betul. Saya pun bermula daripada bawah. Tapi itulah, kamu masih ada ruang 4 hari untuk pilih program yang sesuai. Nasihat cikgu lagi satu, tengok dalam UPU Pocket, laluan kerjaya. Tengok kos itu, kamu tengok di Sabah ini macam mana dia punya suasana, maksud cikgu macam mana pasaran pekerjaan dia. Dan di Semenanjung sendiri macam mana pasaran pekerjaan dia. Contohnya lah contoh cikgu bagi gambaran contoh. Kita tidak tahu bila pandemik COVID-19 ini akan berakhir. Mungkin kalau betul-betul zero di Malaysia pun mungkin dalam 3 tahun lagi. Zero. Jadi kamu tengok kursus pengajian yang berkaitan dengan pelancongan, hospitality, adakah ia relevan untuk kamu isi sekarang? Mungkin boleh. Siapa tahu cikgu 2 tahun lagi, okey sudah COVID ni cikgu, buka sudah semua hotel balik. Kita tidak dapat menjangka kan nak? Jadi kamu tengok pasaran dari segi pekerjaan 3 tahun selepas ini bagaimana. Maksud cikgu 3 tahun lepas kamu graduate. Kemudian lagi satu, kamu tengok pekerjaan yang relevan dengan kamu. Contohnya ikut jantina. Pelajar perempuan tengok juga kos tu sesuai tidak untuk kamu. Kalau kamu sudah melalui alam pekerjaan nanti. Okey. Lagi satu kan, apa yang satu tadi? Sekejap ya. Ada cikgu tulis tadi. Yang pilih program tadi, aliran sains dan sastra. Tengok betul-betul di syarat program tu syarat kelayakan. Siapa tahu pelajar aliran yang ambil sains sukan lah, terutamanya dengan ICT, ada program yang sebenarnya kamu boleh masuk juga di bidang sains. Tapi kena ingat, kamu juga tetap akan bersaing dengan pelajar diploma aliran sains dan pelajar asasi aliran sains. So kamu sangat-sangat fighting lah dengan mereka ini. Okey. Dan satu lagi selalu orang Sabah cakap, kita isi UMS lah. UMS tu confirm lah, itu kita dapat tu, senang saja masuk tu. Tidak semua program senang masuk di UMS. Contohnya yang muzik fakulti muzik ni. Tidak semua pelajar, tidak semua orang boleh masuk sebab ada kursus temu duga yang memerlukan kamu bermain lebih daripada 2 alat muzik. Contohnya, cikgu bagi gambaran saja. Lagi satu, psikologi. Cuba tengok psikologi di UMS. Dia ada pembangunan belia dan komuniti, ada organisasi pendidikan awal kanak-kanak. Dan satu lagi ada psikologi khas untuk kaunseling. Dia 4 tahun. Tapi dia tengok kita punya SPM. Dia tengok SPM matematik. Cuba tengok balik So, nasihat cikgu malam ini cuba buat homework sikit. Tengok di UPU Pocket program pengajian yang kamu minat dan sesuai dengan result kamu. Susun cantik-cantik,
Dan kalau kamu rasa tak berapa yakin dengan pilihan kamu, kamu boleh PM cikgu ya, 019-843-8480. Cikgu sebenarnya sudah listkan tadi ya, dan cikgu ada khusus pengajian yang cikgu tak berapa nampak kamu ada peluang untuk dapat, tapi cikgu yakin lepas kamu buat homework ni kamu boleh PM cikgu, cikgu yakin kamu akan tanya cikgu. Okey, nanti cikgu tengok mana yang cikgu rasa tak berapa relevan untuk kamu isilah ya. Okey, Boleh ulang dan balik nombor telefonnya? 019 843 843 84 84 80. 80. Okey. Okey. Lagi satu, jangan isi program diploma. Ada pelajar isi. Jangan isi ya. Diploma hanya untuk pelajar lepasan SPM saja. Yang STPM kamu hanya boleh isi yang degree saja ya, bachelor kalau di UPM. Okey. So, cikgu rasa cikgu sudah menyampaikan apa yang sepatutnya kamu tahu, apa yang sepatutnya mungkin kamu refresh balik daripada yang kamu isi itu. Rajin-rajin buka keboleh pasaran kerja di BKP tu, kamu boleh masuk tu di tepi tu, kamu boleh nampak trend penawaran program. Okey, kamu boleh trend pemilihan program pelajar. So kamu boleh nampak apa yang boleh kamu isi dan apa yang kamu tak selamat untuk isi. Okey? Okey, so tahniah, kamu masih layak memohon 4 hari ini. Cikgu doakan kamu berjaya mendapat tempat di universiti, dan kamu semua yang di depan cikgu ini akan juga mendaftar pada 4 Oktober di Universiti Awam Malaysia. Okey, itu saja Cikgu Nordin daripada saya. Mana tahu ada pertanyaan, bolehlah utarakan selepas ini ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua sekali. Waalaikumsalam Cikgu Zurina, terima kasih atas penerangan yang telah diberikan tadi. Cikgu Zurina, boleh paparkan balik yang ada satu paparan berkaitan dengan kelayakan yang untuk permohonan aliran sains dan juga aliran sastra tu, ada satu tadi. Yang mana ya? Ada yang ikut kategori aliran. Penentuan aliran ya. Yes, Sekejap ya, betul. penentuan Saya rasa aliran. itu penting. Tadi macam dia sepintas lalu saja. Ya, ya. Tapi untuk makluman juga, tidak semua universiti awam di Malaysia dia ada offer untuk yang separa sains ini ya. Saya nampak di UMS and then UITM kah yang ada offer. Sekejap ya, saya cari slide tu balik ya. Alright. Kemudian kepada yang pelajar-pelajar yang ada pertanyaan, selepas ini saya minta kamu buka mic kamu. Jangan type saya tidak mau kamu type. Kamu kena berani suarakan soalan kamu tu dengan Cikgu Zurina, bagi tahu. Okey. Kita ada sikit masa, tanya perlahan-lahan ikut aturan, okey. Kalau sebelum bertanya tu salin dululah, tulis dulu something, barulah tak sangkut-sangkut. Jadi kita ada buat persediaan. Yes, ya inilah ini. Ada satu lagi tu. Ada satu. Yang mana ya Cikgu Nordin? Ada, cuba turun ke bawah lagi. Yang STPM tu, terutama yang STPM. Yang ini kah? Ini SPM. SPM, yang STPM. Yes, yang atas lagi satu, sikit lagi. Atas lagi. Oh, dari yang di bawah lah tu. Yang tadi tu ngam lah tu. Ada, cuba turun. Sikit. Up. Nina. Ini kata. Okay. Nina. Ini yang saya rasa pelajar-pelajar kita ni ada background science, ada satu orang boleh silap, satu orang yang background science, dan ada yang background macam yang apa ni, yang Cikgu Zurina bagi tahu, rupa-rupanya untuk yang aliran apa ni, sains sukan ini masuk ICT dan sains sukan ini dia masuk dalam kluster yang sains, tetapi dia dua-dua ambil. ICT dia ambil dan sains sukan. So dia dikira sebagai sains. Okay. Kalau dia ambil salah satu saja tidak dikira juga lagi. Okey, jadi itu yang paling jelas ya. Okey, para pelajar, pastikan kamu mengambil dua-dua
maksudnya ICT ada, sains sukan ada. Kalau satu sahaja maksud dia tak valid lah jadi aliran sains kan. Dia masuk kepada aliran sastra. Okey, soalan dibuka kepada semua. Tak payah angkat tangan, buka mic tanya. Inilah masa dia. Selamat petang Shiga. Ya. Iya. Oke, saya mau tanya, untuk macam keputusan saya kan saya ada C- for pengajian AMBA, 1B, 2C, 1C-. Jadi kalau mau apply UPU, saya ada tengok di UPU buat rayuan, dia langsung tidak kasih keluar itu pemilihan university. So, jadi macam saya dapat buat rayuan sebab C- kan. Jadi saya ada peluang kah untuk merayu, even saya C-? Sebab langsung tidak akan kasih keluar tuh keputusan pemilihan UBA. Oh, kamu ni yang isi tapi tiada pilihan program di situ kah? Yes, ya. Sebab saya punya pengajian AM C-. Pengajian AM saja. Ini yang soalan yang berat lah. Soalan rumit. Ya, faktanya tu tapi Jenny, bukan hanya kamu ya, ada juga pelajar yang isi tapi tidak keluar. Cikgu pun ada cuba tengok di BKP punya. Kamu ada tanya di BKP terus kah? Sebab dia orang open kan untuk pertanyaan. Terus jawab tuh. Belum, sebelum tanya. Lepas ni saya akan tanya kalau gitu. Ya, sebab mereka akan terus jawab. Itu yang Encik Wahi ada bagi tahu cikgu. Sebab kami guru-guru kan konseling pun ada juga menyuarakan benda ni berlaku pada tahun lalu. Sebenarnya boleh mohon. Cuba tengok di UPU Pocket, dia sebenarnya C. C boleh. Kamu C minus ya? Ya, C minus. Itulah Cikgu Zurina. Jadi rumit. Kacau. Sebab terus tidak keluar kan? Ya, terus tidak keluar. Sebab C minus dia punya pengajian AM. Mereka tapis, mereka sudah generate batu. Ya. Macam mana tu Cikgu Nordin? Kalau saya punya pandangan pula, mungkin dari segi ruang untuk masuk ke IPTA itu mungkin kurang. Tetapi tidak ada. Tetapi apa yang saya nampak, keputusan SPM kamu tu masih lagi okey. Apa yang saya boleh nampak adalah salah satu adalah kamu channel pergi swasta. Mungkin swasta itu kos dia memang tinggi lah. Kedua adalah IPTA, lagi satu adalah IPTA dia, yang satu lagi adalah OUM, Open University Malaysia. Open University Malaysia kamu boleh mohon guna SPM dan kamu gunakan STPM kamu itu untuk mohon degree. Boleh. Cuma sekarang ini OUM ini kamu kena faham bahawa dia bukan universiti swasta, dia adalah universiti awam, tetapi dia adalah universiti yang kita panggil sebagai long distance learning, yang memberi peluang kepada orang-orang yang bekerja untuk belajar dan dapatkan first degree, master dan juga PhD di sanalah. Itu satu tempat yang kamu boleh mohon, yang mana kamu boleh bekerja dan kamu boleh belajar. Yang itu yang saya nampak di mana platform kamu yang kamu boleh guna selain daripada kamu channel pergi apply pergi universiti swasta. Itulah salah satunya lah. Itu satu lagi kan Jenny. Ya. Ada satu lagi Jenny ya, tapi kamu kena ada satu keberanian dan kesabaran juga. Sebenarnya pada bulan Mac ini, Mac 2022, ada beberapa universiti awam, mereka akan membuat tawaran kemasukan sendiri, tapi kita kena mohon direct kepada universiti itu. Contohnya UiTM, UPSI, ya mereka buka untuk kemasukan pelajar ambilan kedua pada bulan Mac. Tapi seperti biasalah, kamu tetap akan fight dengan pelajar-pelajar lain, kan Cikgu Nordin? Ya, betul-betul. Oke, Cikgu, thank you. Ya, dan satu lagi Jenny. Okay. Kalau saya nampak adalah kamu sebenarnya banyak peluang yang lain lagi. Tidak semestinya kamu kena mula daripada first degree seterusnya. Sometimes kita kena undur belakang sikit untuk memastikan kamu melompat lebih jauh, berlari dan melompat lebih jauh. Macam saya adalah orang yang bermula daripada semua peringkat.
SPM ada, STPM ada, diploma ada, degree ada, master ada, PhD ada, semua saya lalui. Cuma pengalaman-pengalaman itu kita berbeza-beza lah. Yang Ya, penting betul. adalah kamu sekarang ini, kamu cari di mana yang kamu boleh mula. Dan mula semula. Kalau kamu rasa kamu tidak mau turun ke bawah, ambil diploma ataupun ambil kemahiran dan sebagainya, apa yang kamu boleh buat adalah, yang satu lagi adalah kamu kena ambil STPM semula sebagai calon persendirian lah. Itu adalah salah satu cara yang mudah yang mana boleh menempatkan diri kamu balik kepada track first degree itu. Cuma kamu ada masa dia lah, kamu kena ambil masa lah. 1 tahun setengah boleh ambil semula. Saya tidak macam dia boleh kumpul ke Cikgu Zurina yang untuk baiki satu subjek saja? Macam untuk permohonan ke IPTA ni dia one kick mengikut umur. Baru itulah. kamu dapat kategori yang pertama. Okey. Tapi kalau ulang balik dia macam kamu akan menggunakan banyak masalah, tapi tak apalah kalau kamu mau ulang kan. Masuk IPTS juga sebenarnya banyak college swasta yang menawarkan program pengajian yang kamu minat. Walaupun mungkin dia belanja dia ada besar sikit. Apa kelebihan masuk universiti awam sebenarnya? Kerajaan menaja 80% ya yuran pengajian kita, 80 ke 90%. Jadi kos tu lebih jimat ya berbanding kita masuk private. Private tajaan sepenuhnya diri sendirilah ya, tapi ada pinjaman PTPTN, ada pinjaman mana-mana bank pun ada juga yang tawarkan bagi pinjaman ya. Cikgu, yang untuk 2022 tu kan yang teacher bilang kemasukan sendiri tu kah yang universiti tu? Dia itu buka ya March. Dia directly terus sama to you lah kan? Ya, Macam kita mana tidak perlu melalui BKPU, kita direct kepada universiti itu. Tapi kamu kena rajin tengoklah dia punya iklan akan naik selalunya pada awal bulan Mac, minggu pertama bulan Mac. Okey. Dan kamu akan masuk pada Jun. Okey, Jun kamu masuklah kalau kamu dapat tempat. Alright, teacher. Ya, dunia belum berakhir ya, Jenny. Betul. Macam sikit terakhir tapi tidak sudah. Jangan, masih jauh perjalanan kamu ni. Kamu, you all semua cikgu tanya ya you all ada isi kah SPA? Ada dapat exam juga. Iya, isi juga tu ya nak, sebab sekarang ini pasaran kerja yang paling terjamin adalah memasuki perkhidmatan awam ya. Jadi ada banyak peluang pekerjaan yang ditawarkan ya di bawah SPA tu. Kamu boleh isi dengan result SPM ataupun result STPM. Okey, kecuali masuk ke perkhidmatan beruniform macam polis, dia ada ambilan yang ad hoc yang dia buka one off. Okey, you all isi pergi interview Jabatan Penjara Malaysia dia orang pun ada buka yang tidak melalui SPA, dia ada buka iklan tiba-tiba. Siapa berminat masuk beruniform pun quite good juga ya, boleh apply ya, boleh isi. Okey, soalan lain. Okey, soalan lain. Unimas juga banyak kursus pengajian yang bagus ya anak-anak Unimas. Kamu pun boleh tengok, boleh isi ya. Sebab UMS ni sebenarnya sangat-sangat fight juga kalau kamu mau masuk. Banyak kos yang cikgu pun dulu cikgu share perkongsian cikgu. Cikgu memang mau jadi cikgu tapi tak mau pergi Semenanjung. Jadi pilihan pertama cikgu UMS, cikgu minta sejarah. Cikgu tak dapat you all. Maksudnya walaupun kita orang Sabah, tidak semestinya orang Sabah ni, kita pilihlah dia ni. Tidak ya, sebab orang di seberang sana juga merayu program yang mereka minat di Universiti Malaysia Sabah. Okey, jadi kamu kena tengoklah. Kamu kena buat homework sikit ya. Cikgu minta kamu buat homework sikit. Malam ni tengok UPU Pocket itu dan buka dalam laman permohonan itu ada dia
sediakan ruang untuk kamu tengok trend penawaran ya. Boleh tengok mana yang sesuai untuk kamu. Tengok betul-betul kelayakan kamu untuk program ya, kursus yang kamu minat itu. Okey? Cikgu Zurina, ada satu soalan. Yep. Adakah kalau saya lah dalam keadaan situasi diorang ni, dalam 4 pilihan itu, saya masukkan satu pilihan itu sama ada pilihan ke-3 ataupun ke-4 itu, mana-mana pilihan itu, saya letakkan satu pilihan itu di UMS. Jadi macam sekarang kan, pelajar-pelajar kita ini, dia meletakkan semua pelajar kita meletakkan salah satu pilihan mereka di UMS. And then ada pula kemudian kita macam dengarlah ada peluang-peluang, mungkin kita ada rakan rapat di UMS, kita boleh bantu diorang masuk macam tu. Adakah benda itu perlu dimasukkan satu pilihan itu di dalam pilihan diorang untuk memastikan ada pilihan di UMS dan kita bantu untuk yang saluran yang di luar itu. Macam mana pandangan Cikgu Zurina? Okey, cikgu bukan tidak mau kamu pilih UMS ya. No. Kamu boleh pilih UMS ya. Bukan tidak boleh. Boleh pilih. Antara program yang cikgu share, antara program yang selalunya tidak menjadi pilihan dan selalunya dibuka ya untuk ambilan luar UPU. Okey. Satu ya, cikgu share saja ya. Pembangunan belia dan komuniti, psikologi ya, pembangunan belia dan komuniti. Satu lagi hubungan industri. Dua ini selalunya mungkin juga pelajar di Semenanjung tidak berminat atau mungkin kosnya tidak begitu glamour pada mereka ya. Jadi ini antara dua program yang selalu dibuka lah. Okey. Dan satu lagi cikgu nak share, cikgu tidak tahu tahun ini ya, tahun sebelum ini cikgu dengan cikgu Zaida kami sama-sama menguruskan ya, UMS menawarkan kursus ya, pengajian untuk pelajar B40. Nanti cikgu dapatkan info balik daripada cikgu Zaida. Dulu mereka buka ya laluan untuk pelajar B40 di luar UPU ni. Maksudnya boleh mohon. Kalau cikgu sudah dapat info dia, nanti cikgu salurkanlah kepada cikgu Nordin untuk tindakan seterusnya lah. Kalau kamu ada kenalan pun, cikgu rasa itu mungkin di luar UPU lah, baru kita boleh urus. Betul. Ya, sebab selalunya dia tidak melalui UPU tu. Saya pernah menguruskan yang di luar UPU ini, tapi agak sulit juga ya, sebab semuanya pun kena ikut, mesti ada UPU online, semua kena ada dia punya data, baru mereka boleh bantu ya. Dia pun mau juga tengok, kita ada isi program yang kita minat di UMS. Mesti ada program UMS juga. Kalau tiada dia orang tak mau tolong juga tu. Okey. Jadi maksudnya Cikgu Zurina, ini bukan wajib lah kan. Ini bukan wajib. Mungkin pelajar-pelajar boleh pertimbangkan salah satu pilihan itu ada dalam adalah UMS lah kan. Mungkin pilihan yang ketiga ataupun yang keempat lah, selain daripada yang kalau tidak mau pilih nombor 1 atau nombor 2. Tapi ini yang kita katakan bukan wajib. Ini adalah cadangan sajalah. Dan mungkin selaras dengan apa yang Cikgu Zurina bagi tahu, mungkin daripada situ mungkin makluman-makluman tambahan nanti yang kita akan maklumkan nanti berkaitan dengan pengambilan luar itu, inilah yang sebenarnya yang paling penting, bahawa pengambilan luar itu memastikan perlu ada senarai, termasuk dalam senarai permohonan itu adalah UMS. Barulah boleh dibantu. Kalau tidak ada pemilih masukkan nama UMS itu di dalam salah satu 4 senarai pilihan itu, itu mungkin tak boleh lah kita nak nolong So itu kena ingatlah, kena ingat. Okey. Kalau rasa benda itu sesuai, boleh masukkan. Kita boleh bantu. Kita cuba untuk bantu. Bukan janji ya. Ini adalah kita cuba bantu di luar daripada kota UPU. Tetapi apa yang paling penting adalah sekarang ini adalah usaha kamu dululah. Okey, usaha kamu dulu untuk pastikan bahawa permohonan itu macam Cikgu Zurina cakap, rayuan ini satu adalah mesti memohon mengikut kelayakan yang telah dijelaskan tadi. Kalau tidak layak, jangan mohon. Jangan mohon. Seperti jadi maksudnya sekarang ini
saya sangat-sangat setuju dengan Cikgu Zurina bahawa peranan kamu sekarang ini 24 jam ini adalah untuk study apa yang kamu layak. So apa yang kamu layak. Okey, soalan yang lain lagi. Soalan yang lain sebelum kita pergi kepada part yang terakhir, kita lebih kurang bersiaran dalam 1 jam 15 minit sudah. Okey, 16 minit. So ada lagi soalan lain? Jangan kalau tadi macam Cikgu Zurina bagi tahu, kalau kamu ragu-ragu untuk membuat pilihan, kamu pilih dulu and then kamu boleh minta konsultasi yang seterusnya dengan Cikgu Zurina berkaitan adakah apa yang kamu pilih ini boleh membantu kamu ataupun tidak. Selepas itu bolehlah kamu boleh buat permohonan dan kamu boleh tekan submit. That's why saya katakan kita perlu dulu melaksanakan konsultasi ini. Okey, untuk memastikan kamu ada peluang. Gunakan peluang yang tinggal ini untuk masuk ke universiti. Jadi kita sama-sama untuk fikirkan apa yang terbaik untuk diri kamu dan kamu juga kena tentukan apa yang terbaik itu kamu dapatkan dan juga kamu jangan sia-siakan peluang yang ada ini. Okey, soalan lain. Ya, Hana ada soalan? Buka je mic dan tanya terus. Siapa ada soalan? Cikgu. Ya, Haivin. Cikgu, boleh tahu kata bila keluar result rayuan UPU? Result rayuan Kejap ya. Dia mendaftar sama-sama kan nanti? Yep. Mendaftar sama-sama 4 Oktober tidak silap cikgu. Kejap ya. Ada jadual dia di sini. Oh, bukan di sini pula, di laman Facebook PKP. Kejap ya. Okey, yang sambil-sambil Cikgu Zurina cari. Okey, yang setahu saya juga kemasukan kamu ini rayuan ini dalam tempoh 2 minggu ini dan kamu akan mendaftar bersama-sama dengan kawan kamu yang sudah mendapat tawaran lebih awal. Itulah cerita dia. So cikgu maksudnya kalau macam 4 Oktober merayu, so kami sama-sama and before merayu. 25. Daftar. 25 kamu mohon rayuan dan rayuan itu akan keluar result dalam tempoh 2 minggu dan kamu akan mendaftar bersama-sama dengan kawan kamu yang dapat tawaran terlebih dahulu pada 4 hari bulan. 4 Oktober lah kan cikgu. 4 Oktober, yes. So cikgu kalau macam sikit. Boleh kalau yang ada UPU Pocket, kamu tengok di takwim ya. Takwim ada dia share di situ. Okey, rayuan hingga 25. Oh, minggu ke-4 Oktober barulah hebasan keputusan rayuan dikeluarkan. Minggu ke-4. Okey. Minggu ke-4. Oktober. Maksudnya 2 minggu selepas pendaftar minggu ke-4 Oktober lah tu kan? Yep. Okey. Jangan risaulah. Yang penting ada. Kebaikannya kamu tidak perlu haluan siswa. Kejap ya. Ada jadual betul tapi cikgu tidak ingat di mana cikgu. Oh, di UPU, BKP ya. Nanti cikgu cari info. Kita ambil masa pula nanti ni. Dapat. Ya. Okey, ada soalan lain lagi? Ada soalan lain lagi? Dave, Samantha, semua, Brenda. Ada lagi soalan? Penting ni. Ini masa depan kamu ni. Kalau kamu tidak bertanya, nanti susah pula. Cikgu. Ya, saya. Ini UPU ni boleh apply sampai bila? Sampai tahun depan kah? Sampai bila? Sampai 25 ni lah kamu boleh apply nak. Sampai 5 petang 25 September untuk isi rayuan
sekiranya kamu berjaya, kamu akan dapat tawaran pada bulan Oktober. Sekiranya kamu tidak berjaya, kamu boleh mohon lagi pada tahun hadapannya 2000 pada tahun 2022 untuk kemasukan 2023 punya sesi. Okey. Ya, okey. Jadi pilih program yang betul-betul sesuai, yang paling cun untuk kamu dapat. Cikgu doakan kamu semua dapat tepat ya anak-anak cikgu. Sebab pointer kamu pun bagus. Ada yang 2.92, ada 2.75 ya. Bagus bah pointer kamu ni. Tapi mungkin kamu salah pilih program yang orang pun minat tu program. Okey? Ya, betul. Terutamanya komunikasi, pendidikan, perakaunan. Ini program-program glamour. Kalau kamu isi seperti kamu bersaing dengan jerung ya. Jadi seperti maksudnya Cikgu Zurina, untuk rayuan ini kalau boleh elakkan kos pendidikan, kos perakaunan lagi dengan kos komunikasi. Ya, itu yang glamour lah. Ya. Ini tips saja ya. Berapa tahun cikgu bantu pelajar-pelajar STPM ya. Daripada sekolah lama cikgu dulu lagi di SMK Kuhara. Selalunya yang cikgu nampak ya. Pointer di bawah 3 yang mengisi pendidikan confirm. Ini cikgu cakap terus terang. Confirm tak dapat. Berapa tahun sudah cikgu urus kemasukan pelajar ini kan, cikgu bantu isi. Ada juga yang cikgu saya isilah bahasa saya 2.9 beri cikgu. Isilah. 2.9. Mohon pendidikan di Universiti Utara Malaysia. Cikgu ingat lagi budak tu. Tidak dapat. Jadi cikgu dapat gambaran ya, pointer di bawah 3 sekiranya kita mengisi kos pendidikan selalunya ya tidak dapat. Cikgu dah 14 tahun dah cikgu bantu pelajar urus benda ni. Itu juga yang cikgu nampak. Selalunya pointer 3.5 ke atas untuk program pendidikan mudahlah. Dia bersaing tu jerung dengan dugong. Sama. Bilis. Jadi kalau kita 2.5 kita berfight dengan 3.5 1.0 beza tu kan. Jadi kita sangat-sangat kesian lah kita pilih kos yang kita sudah tahu kita susah dapat tapi kita isi juga. Jadi janganlah kita mengisi program yang memang kita tahu saingannya. Cikgu ada share tadi kan 10 program teratas pilihan pelajar di Malaysia, 7 daripadanya adalah program pendidikan. Jadi memang orang semua mau jadi cikgu kali ya, Cikgu Nordin. Ya. Mungkin Cikgu Zurina boleh scroll back yang 10 tu di paparan tu. Cikgu. Okay. Kalau macam sekarang saya punya result kan 2.92 and then saya isi rayuan yang sekarang ni pendidikan dengan kepujian sukan dan rekreasi. Ada fight kata cikgu. UKM. Ya, UKM. You see, UKM, Universiti Penyelidikan, rank number 1 university. Maksudnya kalau ikut level, diorang dalam kelompok pertama. So kamu seperti cara cikgu cakap ya. Kamu seperti mau menyelam di air yang keruh. Macam tu. Itu antara universiti yang berprestige dengan pointer kamu tidak sampai 3, kamu berkemungkinan akan mendapat keputusan yang duka cita nanti. Cikgu bagi tahu terus terang saja ni anak-anaknya. Betul. Sebab berapa tahun dah cikgu urus, jarang-jarang ya pointer ini dapat universiti yang hebat pula tu. Memang susah. Memang jarang-jarang berlaku. Kecuali ada keajaiban daripada Tuhan, mungkin pegawai yang cek result kamu tu, kasihlah budak ni masuk. Mungkin masa tu dia penat sekali kan. Jadi dia kasihlah kamu masuk. Okay, cikgu. Tapi ada kursus lain lagi kamu boleh isi sebanyak kalau yang mau jadi cikgu ya. Kamu ambil dulu degree yang berkaitan and then kamu boleh apply diploma pendidikan lepasan ijazah ya. Sekarang UPSI pun ada buka, UMS pun ada buka diploma pendidikan. Dia perjalanan dia panjang macam Cikgu Nordin cakap. Perjalanan dia panjang tapi kamu dapat juga capai cita-cita kamu. Ambil dulu kos yang bukan pendidikan dan boleh apply di PLI selepas ini. Cuma tiada jaminan mendapat pekerjaan ya. Macam cikgu-cikgu lah dulu.
cikgu-cikgu kamu masuk UPSI, masuk UPM, dalam surat dia tulis tahu, tidak ada jaminan untuk mendapat kerja di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. So kami pun isi SPP Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran kan Cikgu Nordin. Kami pun pergi temuduga. Lulus temuduga baru kami dapat offer kerja. Okey, jadi kamu janganlah pula nanti cari cikgu. Cikgu Zurina bilang dulu masuk sejak kos apa-apa. Lepas tu ambil DPLI. Saya sudah ambil DPLI, belum pun saya dipanggil kerja. Cikgu bagi tahu saja terus terang. Awal-awal cikgu bagi tahu ya. Semua orang pun kena fight untuk masuk education punya field ya. Kena ambil juga diploma pendidikan dan kena masuk juga isi SPP juga, apply macam biasa juga. Kalau dapat tawaran alhamdulillah, tidak dapat mungkin kita boleh masuk bidang lain, masuk jadi guru, tenaga pengajar di IPTS. Berlambak di Sabah, di Kota Kinabalu ni ada lebih 100 IPTS. Okey? Okey. Jadi cikgu menjawab ke? Ya. Cikgu Zurina, bagaimana pula kalau yang macam diorang ni yang tidak sampai 3 pointer ini dengan mungkin ada sedikit pandangan berkaitan dengan permohonan ke universiti-universiti yang top 10 ini, contoh UKM, UPM, UITM, USM. Mungkin Cikgu Zurina ada tips mana tahu tentang untuk certain pointer ini cuba untuk elakkan pilih yang universiti-universiti yang ada high rank yang mungkin menetapkan kriteria yang agak tinggi. Tu. Okey, cikgu share balik universiti kompetitif ya, level-level universiti di Malaysia tadi. Cikgu bagi tahu saja awal-awal ya, selalunya universiti yang penyelidikan ini selalunya dia sangat tengok kamu punya, bukan hanya STPM kamu, dia tengok STM kamu lagi. Okey, maksudnya dua-dua tu sangat penting lah. So jarang-jarang lah pointer, jarang pointer di bawah 3 dapat ini universiti. USM, UKM, Universiti Putra dan Universiti Teknologi Malaysia. Ini universiti penyelidikan ni di Johor yang demo kepada kejuruteraan. Okey, so 4 kelompok universiti ini sebenarnya kalau kamu betul-betul pilih kos yang sesuai, kamu boleh masuk ya. Macam Universiti Malaysia Kelantan contohnya. Dia banyak kursus pengurusan perniagaan. Cuba kamu tengok syarat kelayakan. Ada yang sesuai kamu masuk tu. Sebab cikgu tengok kamu punya result ni C+, ya, ada yang semua B, good betul. Bagus lah pointer kamu ni. Cuma mungkin kamu pilih program yang kebetulan yang kamu isi itu semua orang mohon. Okey, contohnya pendidikan, pilihan pertama kamu contohnya pendidikan awal kanak-kanak. Rupanya ramai pula orang mau jadi cikgu tadika. Cikgu mengajar di bawah kanak-kanak di bawah 6 tahun. Jadi kita tidak boleh menjangka. Jadi pilihlah kos-kos yang selamat di universiti yang selamat juga. Contohnya UITM, dia ada program laluan khas untuk orang Bumi Putra, Melayu, Sabah, Sarawak dan orang asli. So orang Cina, orang India yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, pointer cantik-cantik, diorang sangat berjuang ya untuk masuk UITM. Jadi kamu tengok UITM ni, mana yang kamu boleh masuk. Di Sabah contohnya ada UITM yang khusus kepada program perniagaan. Kalau kamu ada ambil PP, ada ambil ekonomi, tengok kos yang mana sesuai untuk kamu masuk UITM. Okey? Macam UMS, untuk program sains sosial nampak macam ijazah sarjana muda sains sosial dalam kurungan geografi, dalam kurungan sejarah. Nampak macam wow, nampak macam simple je programnya kan, tapi fight juga untuk masuk ya. Jadi cuba tengok program di bawah fakulti psikologi dan pendidikan. Di dalam situ ada juga program-program yang mungkin mudah untuk kamu masuk dan syarat kelayakannya pun mudah ya. Macam cikgu cakap tadi, pembangunan belia dan komuniti. Okey, itu pun antara program yang mudah juga untuk masuk sebenarnya. Ada beberapa pelajar saja pilih, ada 2 orang kan cikgu nampak. Okey, letak pilihan pertama. Top, dapat kamu. Wah, insyaAllah. Okey. Iya. Okey, ada soalan lain lagi sebelum kita tamatkan sesi kita pada petang ini?
So huraikan kekusutan yang ada, okey, buka minda, buka hati, okey. Sentiasa kawal nafsu itu. Nafsu tu memang mau peluk gunung. Tapi kita tengoklah tangan kita ni berapa panjang, berapa lebar. So itu yang kita kena pastikan, kita buat pilihan yang terbaik untuk diri yang sesuai dengan kelayakan. Okey. Ada lagi? Selamat petang Cikgu. Ya Dave, yes. Dave. Ya, selamat petang. Oke, Cikgu, saya ada pertanyaan. Ini berkaitan dengan apa yang saya merayu untuk next nih. Sekarang nih, kalau saya sekarang memang berbelah bagilah, sebab saya beberapa hari ini Cikgu, saya punya first choice nih adalah English as Professional Communication. Cikgu Nordin ya. Tapi bila pikir balik tuh Cikgu, kira macam mau ambil music lah, sebab music itu saya punya passion juga lah. So sekarang ini dua lah yang berbelah bagi sekarang bagi saya Cikgu. Okay, pointer Dev. Pointer around 2.2 lah Cikgu. 2.2. Ya. Okey, 2.2. Ada background kah? Ada background music kah? Ya, SPM? ada. SPM tidak. Oh, SPM tidak ambil. Ada. Ya, saya pelajar sains dulu Cikgu. Ada cabaran sikit lah kalau kamu isi. Ya. Macam UiTM, tengok balik sebab antara universiti yang offer untuk muzik, UiTM, USM, Pulau Pinang USM, Pulau Pinang dan Universiti Malaysia Sabah. Tiga ni kamu tengok balik syarat kelayakan dia. Dan kalau kamu betul-betul mau masuk itu, kamu kena letak pilihan pertama. Okay, Tapi pointer kamu ni mungkin dalam anggaran cikgu di bawah 60% lah merit kamu ya. So kamu sangat fight. Kamu tengoklah macam USM dia universiti penyelidikan kan, universiti yang level 1 berprestige. Jadi jangan isi yang itulah kalau cikgu ya, cikgu bagi tahu sejak sebab kamu sangat fight dari segi merit ya. Mungkin antara UiTM dan UMS. Tengok mana yang sesuai lah. Okay? Kalau dah silap Unimas pun ada seni kan sana Cikgu Zurina? Ya, Unimas. Ya, tapi tu buka UP Pocket. Tengok kelayakan, tengok syarat program. Ya, di situ kamu akan nampak tu. Dan actually waktu diorang isi rayuan ni Cikgu Nordin, akan keluar juga tu. Apa yang diorang layak dan tak layak. Bila diorang isi tu dia bar tu. Maksudnya bar kamu tak boleh masuk lah. Kamu tak boleh isi. Ada yang langsung tak boleh isi pun. Ya. Okay Dev. Kadang-kadang betul lah kita kena pilih course yang kita minat. Tapi tengok dia punya, kita punya qualify SPM, STPM kita. Ya. Okay. Macam yang pendidikan lah kan. Cikgu memang awal-awal cikgu risau ya. Ada yang isi TESL. Tapi dia punya SPM, bahasa Inggeris dia D. Jadi cikgu risau lah. Confirm lah kan. Sebab ada certain universiti dia mau muat tu band 4. So baguslah kalau you capai band 4. Kalau tak, macam mana itu? Betul. Ya. Ada lagi? Mungkin satu soalan terakhir daripada Cikgu saya kalau macam sekarang kan cikgu saya punya pointer 2.92 ni, saya mau buat rayuan Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian, banyak fight ke tu cikgu? Kamu ambil STPM apa? Sains Sukan. Sains Sukan, lagi satu? Sains Sukan, BM Perniagaan. Oh, ada ambil perniagaan. Okey, boleh. UiTM kan? Ke UMS kamu isi? Maksudnya cikgu ada Chana. Kamu UMS. pointer UMS, ada temu duga tu kan? Ya, ada temu duga. Letak pilihan pertama. Cikgu Zurina sudah mencadang. Cikgu ada Chanla kan? Atau Ya, boleh. Bahasa Inggeris kamu? STP, Muet Band 3. Oh, okey. SPM? Macam C kah kalau saya tersilap. Oh, okey.
Boleh. Tapi ingat ya, bertemu duga pilihan pertama dan pilihan kedua. Kalau kamu buka UPU Pocket, dia ada pagar kan, hashtag tu. Itu Ya, maksudnya bertemu duga. Okey? Okey Cikgu. Thank Okey, you. semoga berjaya ya Hevelyn. Kita tidak dapat, sekarang ni cikgu pun tak tahu apa program yang budak-budak rayuan ni semua isi. Kalau kebetulan program tu beribu-ribu yang minta. Jadi kamu kena banyak minta doa dengan Tuhan. Cikgu pun doakan ya kamu pelajar rayuan ni dapat tempat ya. Hanya hanya bagian pengurusan saja tahu ni siapa mohon banyak itu, siapa mohon banyak ini. Ikut nasib ya. Betul. Okey Cikgu. Thank you. Okey. Ada lagi ya? Okey. So saya rasa itu saja untuk yang sesi konsultasi kita pada petang ini. Okey, apa-apa pun saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semua para pelajar yang hadir pada petang ini. Mungkin yang tidak hadir tu adalah dia punya halangan. Kita tahu sekarang ni sejak cuaca tidak mengizinkan ini, banyak masalah telco dan juga bekalan elektrik. Okey. Kemudian apa yang paling penting di sini adalah kita sentiasa beringatlah kita jangan putus asa. Okey, Cikgu Zurina pun sudah bantu menerangkan tadi. Ini juga adalah atas salah satu inisiatif cikgu-cikgu pensyarah-pensyarah kamu untuk memastikan bantulah mana yang termampu. Okey, seperti yang telah diberitahu oleh Cikgu Zarina tadi, beliau ada memberikan nombor telefon beliau 019-843-8480. Jika ada sebarang pertanyaan, minta konsultasi lagi berkaitan dengan pilihan dan sebagainya, kamu boleh PM Cikgu Zurina. Tetapi janganlah PM dia selepas jam 10 malam ataupun sebagainya. Buatlah, PM lah dia waktu siang, okey? PM waktu siang. Jangan lupa bagi salam. Bukannya, cikgu! Terus tanpa bagi salam, terus sergau gitu. Bagilah. Okey, mukadimah sikit. Selamat pagi cikgu. Apa kabar? Saya perkenalkan diri. Saya cini. Saya ingin meminta pandangan daripada cikgu. Buat atur ayat itu bagus-bagus supaya Cikgu Zurina pun happy bantu. Okey, tak tension. Jadi komunikasi itu yang baik itu penting untuk membantu kamu untuk melancarkan apa-apa saja sebarang pertanyaan yang kamu tanyalah. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada kaunselor sekolah kita Cikgu Zurina atas kesediaan dan kesudian beliau untuk bersama kita pada petang ini. Bersama-sama berkongsikan tips dan juga konsultasi kepada semua pelajar kita pada petang ini. Ini adalah salah satu usaha kita untuk memastikan semaksimum yang boleh untuk mengembangkan potensi kamu untuk mendapat tawaran ke universiti universiti awam. Okey. Dan kamu sudah dengar tadi penerangan yang panjang lebar daripada Cikgu Zurina, maka kamu perlu ambil berat dan benda ini kami tidak boleh cover untuk diri kamu. Cikgu Zurina tidak boleh cover untuk diri kamu, melainkan kamu kena buat study tentang apa yang kamu pohon dan apa kelayakan kamu, dan kamu kena sesuaikan dengan apa yang kamu minat dan sebagainya. Tanpa kamu study, kamu mungkin akan melakukan kesilapan yang sama. Memilih mengikut nafsu. Okey, memilih mengikut nafsu yang mana kamu tahu benda itu gunung tapi kamu ingin peluk gunung tapi sayang tangan tak sampai. Itu masalah yang kamu kena ukur baju di badan sendirilah. Okey. Jadi apa-apa pun terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Zurina atas perkongsian yang telah disampaikan pada petang ini. Semoga Cikgu Zurina sentiasa sihat walafiat, dimurahkan rezeki selalu. Amin. Sebab bukan semua orang boleh kongsikan benda yang baik ini dengan saat-saat yang memang sibuk dengan tugasan harian, family, kerja dan sebagainya. Tetapi Cikgu Zurina boleh meluangkan sedikit masa bersama kita. So, terima kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan ada sinar di balik usaha kita ini dan mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan didoakan apa yang kita usahakan ini memberikan hasil, membuahkan hasil. Dan jangan patah semangat walaupun kita mungkin hari ini
ni kita boleh dapat kan diri kamu belajar di universiti awam. Jadi di sini cikgu nampak ada cikgu anu kan ni? Ada cikgu Berry. Cikgu Berry. Ya. Cikgu Berry. Sorry. Tak perasan Okey, baru siapa? perasan. Mungkin Cikgu Berry boleh mengatakan sesuatu. Terima kasih, maaf. Mohon maaf dulu karena tadi saya ditelipuk. Okey. Sana blackout tiba-tiba. Jadi tiada elektrik. Telepon pun tidak terlayang. Jadi saya tidak dapat join. Jadi saya pergi di Penampang, ada satu rumah saya di Penampang yang anak saya tinggal, Pak. Jadi saya pergi sini, dapatlah sempat dengar sikit-sikit ujung itu. Oke. Jadi terima kasih kepada Cikgu Zurina. Oke, karena besar payahlah. Oke, tapi apapun ya paksa kita lakukan juga untuk kepentingan. Jadi tanggung jawab saya juga nih Cikgu Berry dalam perkhidmatan saya memberikan bimbingan pendidikan kerjaya untuk pelajar. Tapi itulah kita harap diorang ni pilih kos yang sesuai dan layaklah untuk diorang mohon ya. Ya, terima kasih. Dan terima kasih juga pada Cikgu Nordin karena menghubungkan juga pelajar dengan Cikgu Zurina. Oke. Atas usaha Cikgu Nordin juga kita berjaya melaksanakan program ini. Oke. Itu sajalah yang saya beli dan pesanan kepada pelajar. Oke, pilihlah kursus yang sesuai ya. Oke. Itu saja. Selamat berjaya. Okey, terima kasih Cikgu Berry atas kesempatan untuk memberikan sedikit ucapan tadi. Okey, itu saja untuk pada petang ini. Jaga diri, jangan lupa study. Okey, seperti yang Cikgu Zurina bagi tahu, study untuk diri kamu, study tentang apa yang kamu hendak pilih, study tentang apa yang kamu akan tetap yang kamu akan buat pilihan itu supaya kali ini kamu dapat memaksimumkan potensi untuk mendapatkan tempat di universiti nanti. Alright, itu saja untuk petang ini. Terima kasih. Jumpa lagi di sesi yang lain dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Cikgu Zurina, Cikgu Berry. Terima kasih kepada semua student. Alright, jumpa lagi. Kita kontak-kontak di dalam WhatsApp kita. Alright. Semoga berjaya dapat tempat ya semua. Cikgu doakan semua berjaya dapat tempat di IPTA. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan